Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita utama. Program Extreme Game Challenge merupakan antara platform bagi mencungkil bakat baharu dalam sukan ekstrim. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program seumpamanya juga akan memupuk minat generasi muda dalam bidang sukan ekstrim. Jelasnya, sukan ekstrim semakin mendapat tempat sama ada di peringkat domestik dan antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Extreme Game Challenge di Sibu, Active Youth Space Says, Phase 2 pada Sabtu. Extreme Game Challenge tersebut dianjurkan oleh Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet, SESA dan Pusat Khidmat Dun Nangka. Ia disertai lebih 100 peserta termasuk dari Kedah, Sabah dan Indonesia. Di samping itu, katanya dengan penganjuran program sebegini, ia dapat menggalak dan membudayakan sukan agar belia sentiasa aktif dan cergas serta membantu mereka untuk menghindari dari aktiviti sosial yang tidak berfaedah. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berkata, Gabungan Parti Sarawak GPS sudah bersiap siaga berdepan pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Doesn't matter to us. It doesn't matter to us. Not to say that I'm being arrogant down here, that we will win handsomely, but then we can feel the nadi of the rakyat. We have felt it before the last state election. I think we are also feeling it now, especially when we celebrate Hari Sarawak. We can feel that Sarawakian, whether you are Chinese, Dayak, Malay, Melanau, Bidayu, we are all in consonant, in consensus. We feel very, very much happy. Satu Sarawak, and that kind of feeling normally will be reflected in the votes also. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan bahawa PRU 15 dijangka diadakan pada Oktober atau awal November. Laporan seterusnya. Pesta Wujud merupakan antara tarikan baharu untuk menarik kedatangan pelancong ke kawasan Simunjan dan Sarawak Amnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Pesta Wujud juga memberi satu cara baharu untuk mengetengahkan program-program berbentuk warisan budaya dan seni di kawasan berkenaan. Menurut Ahli Parlimen Batang Sadong itu, beliau optimis Pesta Wujud akan menjadi satu trademark untuk semua warga kampung Kelka di Simunjan sekaligus menjana pendapatan tambahan kepada mereka. Pesta Wujud ini adalah salah satu program bukan sahaja dari segi menarik pelancong, dari segi tourism pelancongan di tourism activity di Simunjan ini, tetapi juga ia juga memberi satu satu cara baru untuk kita mengenengahkan program-program yang berbentuk warisan, yang berbentuk budaya dan seni di kawasan kita. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Pesta Wujud 2022 edisi kedua di Dewan Kampung Kelka pada Ahad. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris serta tetamu kehormat yang lain. Terdahulu, Aula memberitahu Pesta Wujud 2022 berlangsung sejak 16 Julai lepas sempena meraikan 59 tahun Sarawak Merdeka. Katanya pelbagai aktiviti serta acara dipertandingkan seperti memancing, mentor snack, pukul bantal, panjat tiang licin dan banyak lagi bagi memeriahkan pesta itu. Saya memang merasa bangga dan mengucapkan tahniah sekali lagi kepada anak-anak Keleka yang masih lagi mengamalkan sikap bertolak ansur, sikap yang sama-sama bekerja agar kita dapat menjayakan sesuatu dengan lebih jayanya. Tahniah anak-anak kampung Keleka. Ke berita selanjutnya. Kerjasama antara semua pihak diperlukan bagi membendung isu penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep berkata, isu tersebut adalah satu masalah yang berterusan namun sekurang-kurangnya dapat dibendung dengan adanya sokongan daripada pihak berkuasa, agensi kerajaan, One Stop Committee, OSC Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO serta masyarakat setempat.
Sebagai contoh, tegasnya pihak ketua kampung harus sentiasa berhubung dan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa supaya penyalahgunaan dadah tidak merebak. Beliau berkata demikian semasa pada Majlis Penangguhan Program Penyalahgunaan Dadah peringkat Zon Jagoi Daerah Baut di Balai Raya Kampung Serikin di Baut baru-baru ini. Terdahulu, seramai 48 orang telah menyertai program anjuran OSC bagi menanggani isu dadah dan substans MIDAs daerah Baut yang melibatkan ketua kaum serta penduduk dari 13 kampung kawasan Zon Jagoi dan juga ahli-ahli Majlis Daerah Baut, anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Dayak Bidayuh National Association DBNA serta Jagoi Area Development Committee GADC. Manakala di Tebedu, usaha pembinaan jalan tani akan ditumpukan sebagai agenda pembangunan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tebedu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada memberitahu ini adalah untuk memastikan tanah-tanah terbiar di kawasan sekitar dapat diusahakan sama ada secara individu ataupun berkelompok dengan tanaman komersial. Katanya ia merupakan tanggungjawab yang akan beliau pikul sebagai wakil rakyat di kawasan tersebut dalam memastikan sektor pertanian dibangunkan lagi sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Dr. Simon berkata demikian semasa majlis perasmian naik taraf awah gawai Tun Abdul Razak Tar, Kampung Picin di Kampung Picin Serian pada Sabtu. Dalam majlis tersebut, Adun Tebedu itu bersama dengan penasihat di Pejabat Premier Sarawak Pendidikan Datuk Amar Michael Manyin Jawong telah merasmikan kerja-kerja naik taraf awah gawai Kampung Picin yang telah siap sepenuhnya pada Ogos 2021 dengan kos keseluruhan sebanyak RM2 juta. Dr. Simon turut meluluskan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Picin serta permohonan untuk kerja pembaikan waterfront awah gawai yang dijangka dilaksanakan pada 2023. Di Serian pula, seramai 55 orang belia termasuk Jawatankuasa Penganjuran serta ahli Jawatankuasa Pemuda telah menjayakan konvoi Ibu Pertiwiku 722 Anjuran Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja sempena dengan sambutan Hari Sarawak pada Jumaat. Konvoi yang diketuai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus, itu telah dimulakan seawal jam 7.30 pagi di mana para peserta berjaya menamatkan perjalanan bermula dari Stadium Mini Serian sehingga ke Berambeh Center Rancan Serian. John Ilus dalam ucapannya berkata tujuan konvoi itu adalah bagi mengeratkan hubungan dan penglibatan belia dalam meraikan Hari Sarawak serta memberi kesedaran tentang kepentingan tarikh tersebut yang merupakan satu berkat bagi negeri Sarawak. Ujarnya konvoi itu mampu mewujudkan kesedaran bagi memastikan kita sentiasa sehala dalam memajukan serta memakmurkan lagi Sarawak dan juga negara Malaysia secara amnya. Sementara itu, acara pertandingan perhiasan motosikal, topi keledar, seluar dan gambar kreatif sempena sambutan Hari Sarawak turut diadakan bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam jiwa para peserta. Sedikit berita sukan. Serian Rafting Challenge Festival kali ini mencatatkan rekod penyertaan terbanyak sejak 2011 dengan 141 peserta berentap merebut gelaran juara bagi 5 kategori yang dipertandingkan. Menurut Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim, selain memperkenal dan mempromosikan tempat-tempat menarik, festival tahunan anjuran Majlis Daerah Serian itu juga memanfaatkan kekayaan alam semula jadi di sini untuk disaji kepada dunia luar. Sebagai contoh, katanya keindahan Sungai Batang Sadong, Kampung Tema Mawang Tebedu, Kampung Tebakang Dayak Serian dan kampung-kampung sekitarnya kini terkenal sebagai salah satu lokasi di Sarawak yang mempunyai pusat sukar rekreasi yang berkonsepkan perlumbaan rakit. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Pertandingan Ratu Bilanting yang merupakan acara utama sempena Serian Rafting Challenge Festival 2022 pada Sabtu. Sementara itu, Serian Rafting Challenge telah dimenangi oleh Puncak Mutiara 2, Kampung Sungai T100 bagi kategori lelaki terbuk, manakala Tipen Baru N21 Tebedu T206 memenangi bagi kategori wanita terbuka, Gabungan Pemuda PBB N17 dan N19 T311 Belia Terbuka, Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Serian T400, Agensi Kerajaan dan Rancan FC T501, Hotel Agensi Pelancongan.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjibar Fakta. Salam UKAS.